Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 3 sekalian? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ulang kaji kita peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yathrib ataupun Madinah. Namun sebelum itu, seperti biasa anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 3 dan terus pergi kepada muka surat 15. Jadi kita tengok yang pertama sekali, hijrah ke Habsyah kali pertama, iaitu situasi semasa hijrah. Apabila Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabat menderita akibat berbagai sesaan dan penganiayaan daripada kaum Quraisy, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke negeri Habsyah. Maka apabila baginda Nabi melihat para sahabat ramai yang ditindas, ramai yang disiksa oleh kaum Quraisy, maka baginda Nabi telah memerintahkan untuk berhijrah ke Habsyah. Jadi kita pergi muka surat 16 pula, iaitu masa berhijrah atas sekali itu. Hijrah ke Habsyah kali pertama. Penghijrahan ini berlaku pada tahun kelima kerosulan Nabi. Seramai 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bersama isterinya Sayyidatina Raqiyah. Mereka berada di Habsyah selama 3 bulan, kemudian mereka kembali semula ke Mekah. Jadi untuk penghijrahan kali pertama ke Habsyah ini hanya ada 15 orang sahaja, iaitu 10 lelaki dan 5 orang perempuan yang diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan dan isterinya Raqiyah. Dan mereka berada di Habsyah selama 3 bulan sahaja, kemudian mereka kembali semula ke Mekah. Jadi antara sebab mereka berhijrah adalah untuk menyelamatkan agama dan diri mereka daripada fitnah dan dizalimi. Kita tengok pula yang seterusnya adalah hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Tadi kali yang pertama, untuk kali yang kedua, ketika kaum Quraisy mengadakan kepungan dan memulaukan keluarga Rasulullah SAW yang terdiri daripada Bani Hashim dan Abdul Muttalib, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat berhijrah ke negeri Habsyah. Jadi ketika kaum Quraisy ini telah mengadakan kepungan dan memulau keluarga baginda Nabi SAW yang terdiri daripada Bani Hashim dan Abdul Muttalib, Rasulullah ini telah memerintahkan para sahabat sekali lagi berhijrah ke Habsyah. Dan masa berhijrah pula, penghijrahan ini berlaku pada tahun ke-7 kerosulan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Kali ini pengikutnya meningkat sikit, di mana seramai 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Bersama dengan mereka ialah seorang Islam Yaman, iaitu Abu Musa bin Al-Ash'ari. Sebab berhijrah pun adalah penyiasaan dan penganiayaan kaum Quraisy terhadap orang Islam semakin hebat. Sebab yang pertama tadi pun sama juga, untuk menyelamatkan agama daripada dizalimi dan juga daripada ditindas. Namun yang kali kedua berhijrahnya pun sama juga, kerana untuk mengelak dari ditindas, kerana penyiasaan kaum Quraisy pada ketika ini lebih hebat, lebih teruk. Jadi setibanya di Habsyah adalah layanan Raja Habsyah. Di Habsyah ni ada raja. Jadi bagaimana layanan Raja Habsyah ni? Layanan dia elok ke tak elok? Kita sambung muka surat 13 yang bawah tu. Raja Habsyah adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Baginda menerima kedatangan orang Islam dengan memberi layanan yang baik. Baginda membenarkan orang Islam yang berhijrah pada kali pertama tinggal di Habsyah. Rombongan orang Islam yang berhijrah pada kali kedua juga mendapat sambutan dan perlindungan daripada Raja Habsyah. Semasa utusan kaum Quraisy menghadap baginda memohon kebenaran menangkap orang Islam untuk dibawa pulang ke Mekah, Raja Habsyah menolak permintaan tersebut setelah mendengar penjelasan mengenai Islam dari Ja'far bin Abi Talib. Jadi kesimpulan dia, layanan Raja Habsyah terhadap orang Islam yang berhijrah ke Habsyah, yang melarikan diri ke Habsyah pada ketika itu, untuk mengelak daripada ditindas dan dizalimi, diseksa dan dizalimi, adalah layanan yang baik, kerana Raja Habsyah ini adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Maka penghijrahan kali pertama umat Islam ke Habsyah dan juga kali kedua mendapat layanan yang baik dan mendapat perlindungan di negara Habsyah.
Jadi memanglah datang satu rombongan kaum Quraisy tadi untuk membawa semula orang Islam ini ke kota Mekah kerana untuk meneruskan penindasan tadi. Namun Raja Habsyah tidak mengizinkan kerana telah mendengar apa yang berlaku sebenarnya terhadap umat Islam di Mekah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kesimpulannya di sini, penghijrahan ke Habsyah ini berlaku dua kali, di mana kali pertama diketuai oleh Sayyidina Osman bin Affan dan juga isterinya Ruqyah, dan pengikutnya pada ketika itu 15 orang sahaja. Dan kali kedua diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib, namun pengikutnya sedikit meningkat. Kedua-dua penjelahan ini berlaku kerana umat Islam ditindas dengan teruk sekali. Kali pertama ditindas, kali kedua tu lebih hebat lagi ditindas dan diseksa. Maka berlakulah penghijrahan ke Habsyah untuk berlindung buat seketika di atas arahan baginda Nabi SAW. Maka berakhirlah ulang kaji kita untuk tajuk peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yathrib iaitu Madinah. Dan sebarang kekurangan saya mohon maaf, khususnya yang menonton adalah anak-anak pelajar Kafah Al-Fatih Education Center, Kafah Efek Perkesas, Kuantan Pahang. Jadi untuk latihan saya akan susulkan kemudian, dan sebelum itu jika ada permasalahan, pertanyaan boleh terus tanya kepada saya, insyaAllah saya akan menjawab. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.